兄姐妹，大家平安。 Shalom saudara-saudari. 今天很高兴能够在大家当中一起的敬拜和侍奉主。 Senang sekali boleh bersama saudara-saudari, boleh melayani, menyembah Tuhan hari ini. 也谢谢贵堂邀请我，给我机会在这里用上帝的话来彼此的勉励。 Dan saya berterima kasih kepada pengurus majelis hamba Tuhan di gereja ini memberikan saya kesempatan untuk boleh membagikan sharing firman Tuhan untuk menguatkan kita semua. 我们今天的题目就是带来祝福的建造。 Tema kita pagi ini adalah pembangunan yang mendatangkan berkat. 我们要一起思考的经文是哈该书第2章，中文的是从第15到第19节。 Ayat firman Tuhan yang kita renungkan hari ini adalah dari kitab Hagai pasal 2 untuk bahasa Mandarin, kitab Mandarin dari ayat 15 sampai 19. 好，我单单用中文念出来。 Saya hanya akan membacakan dalam bahasa Mandarin. 圣经这样说：现在你们要追想此日以前，耶和华的殿没有一块石头垒在石头上的光景。 在那一切日子，有人来到谷堆，想得20斗，只得了10斗；有人来到酒池，想得50桶，只得了20桶。在你们手下的各样工作上，我以旱风、霉烂、冰雹攻击你们，你们仍不归向我。这是耶和华说的。你们要追想此日以前，就是从这9月24日起。 追想到立耶和华殿根基的日子，仓里的谷种，仓里有谷种吗？葡萄树、无花果树、石榴树、橄榄树都没有结果子。从今日起，我必赐福于你们。我在西加里曼丹有一位的亲人。 Di Kalimantan Barat saya punya seorang saudara keluarga. 他患上了严重的白内障。 Dia mengalami satu kondisi katarak yang cukup berat. 影响他的视力跟他的日常的生活。 Yang akhirnya mengganggu penglihatannya dan mengganggu aktivitas sehari-harinya. 家人都一直鼓励他到马来西亚的古晋去动手术。 Anggota keluarga terus menasehati, menguatkan dia untuk boleh menjalani operasi di Malaysia di Kuching. 因为西加一般上的人都会到古晋去医病的。 Karena biasanya orang-orang Kalimantan Barat kalau berobat itu akan ke Kuching. 但是这位亲人觉得自己没有问题。 Tapi keluarga ini merasa dirinya baik-baik saja. 他一直的拖延，不要去动手术。 Dan dia terus mengulur waktu tidak mau jalani operasi. 因为他怕痛， Karena dia takut sakit. 而且他觉得去古晋动手术太麻烦了。 Dan dia berasa operasi di Kuching itu sangat merepotkan. 甚至有一次，当家人已经订了一部的汽车， Bahkan ada sampai suatu kali keluarga sudah memesan sebuah mobil taksi. 出发前他突然的取消了行程。 Pada saat mau berangkat, tiba-tiba anggota keluarga ini membatalkan semuanya. 后来经过家人不断的鼓励， Akhirnya karena anggota keluarga terus menasehati dia, mendukung dia. 他最终真的是去了古晋开刀了。 Akhirnya dia berangkat ke Kuching dan menjalani operasi. 开刀后他非常的高兴， Sepulang operasi dia rasanya senang sekali. 因为他能够看得很清楚。 Karena dia sudah bisa melihat dengan jelas. 尽管开刀是那么的麻烦，那么的辛苦， Meskipun proses operasi itu sangat repot dan cukup sulit, 但是他带来的结果远远超过他所付出的。 tapi hasil yang dia peroleh melebihi semua yang dia bayangkan. 人的本性就是不要麻烦自己哈， Sifat dasar manusia pasti tidak mau repot. 我们不要增添自己的负担。 Kita tidak mau menambah hambatan untuk diri kita sendiri. 即使出现了一些的问题， Sekalipun kita menghadapi masalah, 比如说生病啦， misalkan saat sakit, 或者是关系上出现了问题， atau ada masalah dengan relasi antar manusia, 或者我们的工作已经退步了， atau mungkin dalam pekerjaan kita sudah mundur. 明明都需要采取一些的行动来解决， Sebetulnya itu semua perlu satu tindakan usaha untuk selesaikan. 但我们人基本上都很盼望
能够躲避这个事实。 Tapi kita pada dasarnya manusia kita berusaha menghindari kenyataan ini. 就当作没有发生事情就对 Kita 了。 anggap tidak ada hal yang terjadi. 结果呢，事情就继续这样的拖延下去， Dan akibatnya masalah ini terus berlanjut, 没有采取任何的行动来解决那个问题啊。 Dan tidak ada usaha untuk menyelesaikan persoalan ini. 在这样的情形，其实很需要他人来勉励我们，来提醒我们的。 Dalam kondisi seperti ini sebetulnya butuh penguatan dukungan dari orang-orang di sekitar. 虽然这些的勉励的话呢，听起来很不好受哈， Mungkin dukungan dan nasihat ini rasanya tuh tidak enak didengar. 心中感到很不安呢、 Rasa hati kita juga menjadi gundah. 但是往往就是因为这种不好受和不安的感觉，才会推动我们去采取一些的行动。 Tapi justru karena perasaan yang gelisah ini membuat kita harus melakukan suatu usaha. 要面对事实，要改变不好的情况。 Kita akan berusaha menghadapi kenyataan dan merubah, mencari solusi. 在公元538年， Pada tahun 公元前啊， 538 sebelum Masehi, 在这个当时候的古列王的命令之下， saat itu adalah perintah Raja Kores atau Raja Darius, 那些被掳到巴比伦的以色列人被允许回以色列。 bangsa Israel yang sudah dibuang ke Babel itu diizinkan pulang kembali ke Israel. 他们回来，其中一项重要的任务就是要重建耶路撒冷的圣殿。 Salah satu tugas utama yang mereka harus lakukan adalah membangun kembali bait Allah. 因为这所罗门王所建造的圣殿已经被尼布加尼撒王所摧毁了。 Karena bait Allah yang dibangun oleh Raja Salomo sudah dihancurkan oleh Raja Nebukadnezar. 对这一班回归的以色列人，重建圣殿的意义是重大的。 Bagi bangsa Israel, tugas membangun kembali bait suci ini itu sangat penting dan tanggung jawab yang besar. 因为他们不想重蹈他们祖先的覆辙， Karena mereka tidak boleh mengulangi kesalahan leluhur mereka. 因为他们的祖先曾经违背了上帝的命令， Karena leluhur mereka pernah berpaling dari Allah 跟着了他们周遭的人民去祭拜偶像， dan mengikuti orang-orang di sekitar mereka menyembah berhala. 结果呢，就遭受到上帝的愤怒和刑罚， Dan akhirnya menerima murka Allah dan hukuman dari Allah. 甚至他们被放逐到巴比伦长达70年的时间。 Akhirnya mereka dibuang ke Babel selama 70 tahun. 所以现在，当他们回归自己的国土， Sehingga saat ini mereka sudah kembali ke negara mereka. 他们要重新建立以上帝为中心的生活。 Mereka harus membangun kembali kehidupan yang berpusat pada Allah. 这个就是建造圣殿的意义和目的。 Itulah maksud dan tujuan kenapa bait Allah harus dibangun. 所以回归的第2年， Maka setelah tahun kedua setelah mereka kembali, 他们就开始为重建圣殿举行了奠基礼。 mereka kemudian mulai meletakkan dasar untuk membangun bait Allah. 但是刚刚进行的不久呢，就遭遇到那些的敌人的阻碍。 Tapi baru saja mereka melakukan dasar peletakan bait Allah, mereka mendapat serangan dari musuh-musuh. 以致这个工程被逼要停止。 Dan akhirnya pekerjaan membangun ini harus dihentikan. 当这个工程停止之后呢， Saat pekerjaan ini berhenti, 这一班回归的以色列人就开始在自己的国土重建自己的生活。 akhirnya bangsa Israel yang kembali mereka mulai disibukkan dengan membangun rumah masing-masing. 他们建造了自己的房屋， Mereka membangun rumah mereka sendiri. 他们恢复了日常的生活， Mereka kembali ke kehidupan normal mereka. 而且当他们的生活越来越安顿的时候， Dan sampai saat kehidupan mereka mulai menjadi stabil, 他们就忽略了这个重建这个圣殿的事宜。 mereka sudah mengabaikan akan tugas untuk membangun bait Allah. 结果呢，一拖就拖到18年这么久。 Dan sekali terbengkalai itu sampai 18 tahun. 所以18年以来，这个圣殿还是荒废的，没有被建造起来的。 Jadi selama 18 tahun bait suci ini terbengkalai dan tidak pernah dibangun.
然而，在这一种的情形啊， Dan dalam kondisi seperti ini, 以色列人他们过的生活并不一帆风顺， kehidupan yang dijalani orang Israel itu tidaklah lancar. 他们面对了种种的问题， Mereka menghadapi berbagai banyak persoalan. 其中一样就是他们的农作的这个产量呢，大大的下降了。 Salah satunya adalah produktivitas ladang mereka itu menurun drastis. 他们本来能够收获20斗的谷，现在只能够收到4斗的谷。 Yang tadinya ladang yang menghasilkan 20 gantang gandum hanya menghasilkan 10 gantang. 他们的酒池本来能够酿出50桶的酒，现在只能够酿出20桶的酒。 Harusnya anggur hasil pemerasan mereka seharusnya bisa hasilkan 50 takar, tapi sekarang hanya 20 takar. 他们之所以产量的下降，是因为他们的农田啊遭受到了种种的袭击啊。 Penurunan drastis dalam produksi itu dipengaruhi karena ladang mereka diserang banyak hama. 啊，有霉烂啦，有冰雹啦，有旱风啊，种种的袭击，导致他们的产量大大的下降。 Beberapa serangan itu termasuk serangan hama, penyakit gandum, dan hujan batu sehingga produktivitas menurun drastis. 同时，他们的仓里面已经没有种子了，可以撒种的。 Selain itu di dalam gudang mereka tidak ada bibit untuk ditanam. 他们的葡萄树、他们的无花果树、石榴树、橄榄树，通通都没有结果子。 Jadi pohon anggur, ara, delima, zaitun juga tidak berbuah. 这些的果子呢，其实就是成为他们当时候主要的食物跟主要的饮料。 Dan bahan ini, buah-buah ini merupakan makanan dan minuman utama mereka di zaman itu. 所以不单是他们的农作物产量大大的下降， Jadi bukan hanya hasil usaha ladang mereka menurun drastis. 连他们最基本的需用吃的喝的都不足够了。 Tapi juga mereka kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pokok untuk makan dan minum. 请问以色列人意识到这个情况吗？ Permisi tanya, apakah mereka menyadari kondisi ini? 当然他们意识到嘛， Tentu saja mereka sadar. 更何况已经倡导了18年这么长的时间了。 Apalagi ini sudah berlangsung 18 tahun. 但是他们试图避免这一个的事实， Tapi sepertinya mereka sengaja untuk menghindari kenyataan ini. 当作没有事情发生一样。 Dan mereka berasa tidak ada hal buruk yang terjadi. 就因为这个缘故，所以上帝差派了2位的先知到他们当中。 Untuk alasan inilah maka Tuhan mengutus 2 nabinya untuk ke tengah-tengah bangsa 就 Israel. 是撒迦利亚跟哈该先知。 Yaitu Nabi Sakaria dan Nabi Hagai. 哈该先知他就一连串传讲了4篇的道。 Akhirnya Nabi Hagai menyampaikan firman Tuhan, perintah Tuhan. 那么他所传讲的道呢，就是记录在哈该书的第1跟第2章里面。 Dan apa yang disampaikan Nabi Hagai itu tercantum di dalam kitab Hagai 1 dan 2. 今天我们所念的这一段的经文，就是哈该先知讲到的其中的一部分内容。 Dan bagian yang kita baca tadi itu merupakan sebagian dari isi dari kitab Nabi Hagai. 哈该先知的信息呢，就是他特意要挑起以色列人的不安的感觉。 Tujuan dan motivasi dari Nabi Hagai adalah supaya mereka boleh tergerak dan untuk melakukan perubahan. 啊，supaya menggelisahkan ya hati umat Israel， 就是让他们看到他们不是好好的，他们的生活并不是好好的， Supaya mereka menyadari kondisi kehidupan yang mereka jalani itu tidak sedang baik-baik saja. 而且他们农作物的产量呢，已经下降了18年的时间。 Dan produktivitas mereka itu selama 18 tahun terus menurun. 就是自从他们停止建造圣殿开始，就面对了这个问题。 Artinya sejak mereka berhenti melakukan pembangunan bait Allah itu mulai terjadi. 所以先知要他们看到，这并不是一件偶然的事情。 Jadi Nabi Hagai mau menyadarkan mereka bahwa ini bukan terjadi secara kebetulan. 他们农作业的产量的下降，跟他们停止建造圣殿是息息相关的。 Jadi saja
penurunan produksi mereka dengan mereka tidak melanjutkan pembangunan bait suci itu adalah sangat berkaitan. 所以他们一定要反省， Sehingga mereka harus mengintrospeksi 他们要马上的觉悟到他们的处境， dan mereka harus sangat menyadari kondisi mereka saat 并且 itu. 他们一定要采取行动， Dan mereka harus melakukan satu tindakan usaha. 他们一定要回复这个建造圣殿的工程。 Dan mereka harus kembali untuk melanjutkan pembangunan bait suci. 唯有这样，他们才能够回复上帝的保守和上帝的祝福。 Hanya dengan demikian mereka bisa kembali menikmati pemeliharaan dan berkat Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹们， Saudara-saudari yang terkasih, 我在这里要跟大家澄清一件事情哈， saat ini saya mau menjelaskan, mengclearkan satu hal. 就是说，不是每一次当我们忽略上帝的旨意呢，我们就会有物质上的损失。 Yaitu tidak semua akibat dari kita melalaikan kerohanian kita itu mendatangkan kerugian secara materi. 或者不是说每一次当我们顺服上帝呢，我们就会在物质上蒙福的。 Ataupun saat kita taat kepada Tuhan, kita pasti selalu menikmati berkat secara materi. 但是这也是成为上帝教导我们的其中一个方法。 Tapi ini salah satu cara yang Allah pakai untuk mengingatkan, mengajari kita. 要紧的就是我们要对上帝保持一个敏感的心。 Yang penting adalah kita terus mempertahankan hati yang sensitif kepada Tuhan. 尤其当我们面对生活觉悟到有不对的地方的时候， Apalagi saat kita merasakan kehidupan kita ada yang tidak beres. 我们要马上的反省，采取行动来改变我们自己。 Kita harus segera introspeksi dan juga melakukan tindakan usaha. 其实上帝最主要的目的就是他要占领在我们生命的首位。 Jadi tujuan utama adalah Tuhan menjadi prioritas di dalam hidup kita. 因为唯有当上帝在我们生命占首位，我们才能够活在他的恩典和保守之下。 Hanya Tuhan menjadi prioritas di dalam hidup kita, kita akan hidup di bawah pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. 一旦我们以任何其他的人事取代了上帝， Kalau kita mengganti posisi Tuhan dengan orang lain, 无论是我们的爱好也好， apakah itu hobi kita, 无论是我们的钱财， apakah itu kekayaan kita, 无论我们所爱的人， ataupun orang yang kita kasihi, 无论是我们的事业、工作等 ataupun 等， usaha pekerjaan kita dan lain-lain. 一旦我们以这一切来取代上帝在我们生命的首位， Saat kita mengganti Tuhan dengan segala hal ini, 那么我们的生活就会面对种种的问题， maka hidup kita akan menghadapi berbagai masalah. 失去了上帝的带领和保守， Kita kehilangan pimpinan dan pemeliharaan Tuhan. 就好像我们穿衣服一样哈，穿衬衫一样哈， Seperti saat kita memakai jas, 穿 baju, 这个衬衫 baju 啊。 kemeja. 呀，弟兄姐妹，如果你穿衬衫，你纽扣的时候、上扣的时候，你从哪里开始？ Saudara-saudari saat kita memakai kemeja, biasa kita mengancing itu mulai dari mana? 啊，一定是从上面开始纽扣是吗？ Pasti mulai dari atas, bukan? 从第一个一直的下去，扣下去。 Mulai dari kancing pertama, kemudian kita mulai mengancing hingga ke bawah. 如果第一个纽扣扣得正确， Kalau kancing pertama benar, 其他的基本上都会正确。 maka selanjutnya kancing yang lain juga akan benar. 但是如果第一个纽扣错误了， Tapi kalau kancing pertama terpasang salah, 其他的纽扣有可能也会错的。 kemungkinan kancing-kancing yang berikutnya juga akan salah terpasang. 同样的道理， Demikian sama prinsipnya. 就是什么成为我们生命的最高的优先是什么？ Apa yang menjadi prioritas pertama kita? 当我们能够把上帝放在我们生命的首位， Saat kita menempatkan Tuhan sebagai prioritas yang utama, 那么其他的生活的层面呢，基本上都是会正确的。 maka semua segi kehidupan kita semua akan mengikuti dengan benar. 但是当我们把不正确的东西放在我们生命的首位的时候呢，
Tapi saat kita menempatkan hal lainnya yang salah itu sebagai yang utama, 那么其他的生活的层面就一定会出现了问题。 maka yang lainnya semua sisi kehidupan akan bermasalah. 所以先知他传达这个信息啊， Saat Nabi menyampaikan firman Tuhan ini, 他主要就是让以色列人知道， tujuannya adalah supaya bangsa Israel tahu 重建圣殿这件事情其实不是他们的重担来的， bahwa pembangunan bait suci bukanlah suatu beban berat, 反而重建圣殿是一个祝福。 tapi pembangunan bait suci adalah satu berkat. 本来要重建圣殿，他们要收集很多的资金、很多的材料。 Memang membangun bait suci mereka harus mengumpulkan dana, bahan, bangunan material. 他们要付出更多的精神、时间、力量来完成这个工程。 Mereka harus meluangkan waktu, tenaga, pikiran untuk menyelesaikan pembangunan ini. 但是这一切的努力并不是徒劳无功的， Tapi usaha ini tidak akan menjadi sia-sia. 往往相反的是， Dan sebaliknya, 经过他们努力的重建的背后，带来他们与上帝关系的更新啊。 melalui usaha dalam membangun ini, mereka akan dipulihkan relasi dengan Tuhan. 唯有当他们的生命与上帝重新建立起来，他们的生活才能够经历上帝的恩典和上帝的祝福。 Hanya dengan iman dan relasi mereka diperbaharui dengan Tuhan, mereka bisa menerima berkat Tuhan. 所以先知在第19节的下半节， Maka di Nabi Hagai di ayat bahasa Indonesia di ayat 20b, 他代表上帝应许以色列人说：“只要你愿意顺服我，从今日起，我要祝福你们。” Nabi mewakili Allah berkata kepada mereka, mulai hari ini aku akan memberi berkat. 让他们看到，其实要紧的不是仅仅建造这个建筑物而已， Sehingga yang mereka lihat tidak hanya sekedar membangun satu bangunan bait Allah. 它是在这个建造的背后是反映他们对上帝的顺服、对上帝的信靠。 Tapi di balik pembangunan ini menunjukkan ketaatan dan penyertaan dan ketergantungan mereka kepada 以 Tuhan. 致经历了上帝在他们当中的恩典的祝福。 Dan mereka mengalami bagaimana berkat pemeliharaan Tuhan, anugerah Tuhan bagi mereka. 2012年， Tahun 2012, 我们在昆甸的西加里曼丹基督教会 kami di Gereja Kristus GKKB， GKKB Jemaat Pontianak, 我们举行了这个修建，就是重建礼拜堂。 kami melakukan pembangunan ulang gedung gereja. 那时候我们重建礼拜堂主要有2个因素。 Saat itu ada 2 alasan kenapa kami melakukan pembangunan. 第一是因为旧的礼拜堂已经很老旧了， Yang pertama karena kondisi bangunan memang sudah tua, 已经超过30年， sudah lebih dari 30 tahun. 而且是用泥土跟木板建造的 Dan 建筑物。 saat itu dibangun dengan semen dan papan. 第二是因为礼拜堂已经不能容纳聚会的人数， Alasan kedua karena kondisi bangunan sudah tidak bisa memenuhi kapasitas jemaat yang datang. 但是其实在这个教堂的状况以外呢， Tapi selain dari kondisi gereja saat itu, 还有一件事情是令我当时候做牧师的主任牧师心里面更感到不安的。 ada satu hal yang lebih menggelisahkan hati saya sebagai gembala sidang. 因为我看到弟兄姐妹他们的生命灵命的品质并不令我满意。 Karena saya melihat kondisi rohani jemaat itu tidak membuat saya puas. 虽然教会有很多人， Sekalipun jemaat gereja banyak, 有很多的活动， banyak kegiatan aktivitas rohani yang dilakukan. 但是我没有发现到这些的活动呢，直接的影响到他们个人生命的改变和成长。 Tapi saya tidak melihat ada dampak dari kegiatan rohani ini dengan pertumbuhan rohani jemaat. 我发现到有一些的地方出了问题， Saya melihat ada kelemahan, ada masalah yang muncul. 所以我就把这个不安的感觉与其他的同工分享。 Kemudian saya membagikan rasa gelisah saya ini dengan teman-teman sekerja.
经过了多方的祷告和讨论之后呢， Setelah melalui diskusi dan doa, 我们有一个同感，就是在建造礼拜堂的同一个时候， kami punya satu persamaan, yaitu saat kita membangun gereja, 我们也要重建弟兄姐妹的属灵的生命。 saat pembangunan fisik gereja dilakukan, kita juga harus membangun secara rohani, spiritual jemaat. 所以我们就开始策划，在这个建堂礼拜堂的同时，我们要设计一个全面的门徒训练的一个的服事的模式。 Jadi kami mulai merencanakan saat kita memulai pembangunan gereja, kita juga memulai satu program pemuritan. 那么那个时候就有2个小组正在进行建造的工作。 Waktu itu ada 2 tim yang bertanggung jawab melakukan hal ini. 第一个小组就是建堂的委员会， Tim pertama adalah tim untuk pembangunan. 就是策划建造礼拜堂的工作的。 Mereka yang merancang struktur, desain, dan semua pembangunan secara fisik. 第二个小组就是设计教会的门训的这个模式的。 Tim yang kedua yaitu yang merancang pola pemuritan gereja. 所以当时候我们有一个口号， Saat itu kami buat satu moto, 就是大家建造，建造大家。 yaitu bersama membangun dan membangun bersama. 我们要弟兄姐妹看见， Kami mau mengajak jemaat untuk melihat 建造礼拜堂不是最终的目的， membangun gereja, gedung gereja itu bukan satu-satunya tujuan. 但是当我们建造了这一座的礼拜堂， Namun pada saat kita membangun gedung gereja, 就有更充足的空间给我们一起的学习、追求、长进，建造我们自己的生命。 lebih lagi ada wadah sarana yang lebih besar supaya kita bisa mengejar pertumbuhan rohani. 所以我们要弟兄姐妹看见， Sehingga kami mau mengajak setiap jemaat untuk melihat, 就是其实最要紧不是这一座的建造礼拜堂的建造而已啊， sebenarnya yang paling penting bukannya pembangunan fisik gedung gereja, 但是背后的那个目的更重要， tapi tujuan di balik pembangunan ini lebihlah 就 penting, 是我们生命的被建造。 yaitu hidup kita yang dibangun dan diperbarui. 其实这个也是哈该先知劝勉以色列的目的， Dan ini juga tujuan yang sama dari Nabi Hagai kepada bangsa Israel. 让他们不单单是看到这一座圣殿被建造而已啊， Sehingga mereka tidak hanya melihat bagaimana bangunan bait suci itu dibangun, 但是更重要的是背后就透过这个建造呢，更新了他们与上帝的关系。 tapi lebih lagi melalui pembangunan bait suci, kehidupan rohani mereka dengan relasi mereka dengan Tuhan juga turut dibangun dan diperbaharui. 我们很感恩，因为弟兄姐妹很积极的响应我们的呼吁， Dan kami bersyukur jemaat bisa merespon dengan sangat positif. 所以那个时候呢，我们就开始了一个运动， Sehingga kami memulai satu gerakan. 就是鼓励大家来施行5年的信心的韧性。 Dan kami mengajak jemaat untuk melakukan janji iman selama 5 因为 tahun. 我们本来计划5年内要建造起来的， Karena memang kami merencanakan pembangunan dilakukan selama 5 tahun. 可是好，昨天晚上我已经跟邱牧师分享哈，在上帝的怜悯恩待之下呢，5年的工程在1年内就完成了。 Tapi kemarin malam saya diskusi dengan Boksu Jos bahwa rencana pembangunan 5 tahun ternyata bisa selesai dalam 1 tahun. 当我们开始推动这个5年的信心韧性的时候， Saat kami memulai gerakan janji iman 5 tahun, 当然有好一些的弟兄姐妹发出了一些的疑问啦。 tentu saja dari jemaat ada yang mengeluarkan beberapa hambatan. 我觉得他们的疑问是很可以理解的哈。 Tentu saja saya merasa pertimbangan keraguan mereka itu cukup masuk akal. 有一些人认为，我做出的信心韧性，如果我做不到，不是成为我的负担吗？ Ada yang mengatakan kalau saya sudah berkomitmen janji iman kemudian saya tidak bisa menyelesaikannya, bukankah itu menjadi beban bagi saya? 有些人认为5年时间太长了。 Ada yang merasa 5 tahun terlalu lama. 不知道未来的5年会发生什么事情。 Kita kan tidak tahu apa yang mungkin terjadi dalam 5 tahun ke depan. 有一些人觉得他的经济的状况已经不是很好， Ada yang berpikir kondisi keuangan saya tidaklah baik. 不再有力量来
拨出一笔的钱来奉献给教会来建堂。 Sepertinya sulit untuk mengeluarkan, menyisihkan lagi dana untuk persembahan renovasi. 还有一些人存着一种观望的态度， Ada yang mengambil sikap yang hanya menanti. 看建造的工程怎么样进行，他才开始参与的。 Dia baru hanya akan berpartisipasi setelah melihat perkembangan dari pembangunan ini. 当然，我们没有勉强每一个人都要实行这个信心认献的。 Tentu saja kami tidak memaksa setiap jemaat untuk terlibat dalam janji iman ini. 但是我们要求的就是大家有份同心的一起的建造。 Tapi yang kami inginkan adalah semua mendukung bersama-sama berbagian di dalam pelayanan pembangunan ini. 无论你用祷告或者用任何的方式都好， Baik mendukung dalam doa atau cara apapun. 大家就好像我们的口号，大家要一起的建造。 Sama seperti moto slogan kami, kita membangun bersama, bersama membangun. 那么呢，在这个信心认献上面哈， Dalam hal janji iman ini, 有很多很感人的故事。 ada beberapa hal yang menggugah hati saya. 我特别在这里，因为时间的缘故哈，尽量哈讲2个故事给大家听。 Karena keterbatasan waktu, saya hanya berbagi dua cerita. 有一次，在一个葬礼当中， Ada satu dalam pemakaman, 那 upacara 么 pemakaman. 这个孩子啊，去世的是他妈妈。 Anak ini sebenarnya kehilangan ibunya. 在这个葬礼的时候，他的孩子就出来分享。 Pada saat sharing, anaknya ini memberi kesaksian. 他说，当他妈妈还活着的时候， Katanya saat ibunya masih hidup, 他就告诉妈妈说 dia katakan kepada ibunya, 我已经做出了信心认献， aku sudah lakukan janji iman. 妈妈不需要了， Mama tidak perlu lagi. 就当做我们一家人一份的信心认献就好了。 Anggap aja keluarga kita sudah mewakili satu. 可是他妈妈回答说， Tapi respon ibunya, 本来我已经没有收入了， memang saya sudah tidak punya penghasilan. 但是孩子们每个月都给我生活费， Tapi setiap bulan anak-anak memberi saya uang belanja. 我会把我的生活费的一部分拿出来，每一个月奉献来建造礼拜堂。 Jadi saya akan sisihkan dana yang diberikan sebagian untuk pembangunan gereja. 所以当这个妈妈去世之后， Jadi saat ibunya meninggal, 孩子还是继续完成他妈妈的心愿， sang anak meneruskan komitmen dari sang ibu. 就是每个月还是照常代替妈妈实行了这个信息的认献， Jadi setiap bulan si anak memberikan persembahan atas nama ibunya. 而他自己也有自己的奉献哈。 Dan itu terlepas dari bagian dia sendiri. 另外一个故事， Cerita lainnya, 有一个小孩啊，刚刚要进入少年的时期的小孩， ada anak kecil yang mau masuk remaja. 有一天他到这个收奉献的这个弟兄那里， Suatu hari dia mendekati petugas persembahan. 他请教他帮他算他的奉献， Dia 他 minta 要怎么样填那个信心的认献卡。 Dia minta tolong dihitung dan dibantu bagaimana cara mengisi form janji iman. 他说他要把每一天的零用钱拿出，每一天拿出500吨来。 Katanya saya setiap hari mau menyisihkan 500 uang jajan saya. 每一个月奉献一次， Dan saya akan persembahkan sebulan sekali. 为期5年的时间。 Dan saya akan komitmen jalankan selama 5所以 tahun. 他请这个弟兄帮他计算一下， Jadi dia meminta saudara ini untuk bantu hitungkan 5年 5 tahun 等于每一个月奉献一次， dan sebulan sekali. 所以等于呢，他要奉献60次， Artinya dia harus mempersembahkan sebanyak 60 kali. 每一天500吨， Kalau setiap hari 500 rupiah, 等于呢一个月15000吨， berarti sebulan kurang lebih 15.000. 5年就等于900千。 5 tahun artinya 900.000. 啊，这个孩子明白了。 Anak ini sudah paham. 果然过后，他就是每一个月固定的带了15000吨奉献。 Dan
Benar, setiap bulan secara berkala anak ini membawa persembahan 15.000. 就是他奉献的钱就是零零碎碎的哈，1000啊，500吨的啊，就是他零用钱他筹起来，每个月就15000吨，就这样奉献了。 Memang yang diterima itu sebenarnya kelihatan itu receh, uang 1.000, uang 500, tapi itu semua dia kumpulkan sehari demi sehari. 我讲这个故事给大家听啊， Saya sharing cerita ini 就 kepada 是 saudara 让我们大家看到一个事实啊， untuk supaya kita bisa melihat satu kenyataan. 就是其实啊，在这个建造的过程，大家同心的参与才是最重要的。 Intinya adalah hati yang kita semua ikut berbagian dalam pelayanan ini yang terpenting. 无论你的贡献多少没有问题， Tidak peduli seberapa besar persembahan 但 bagian 是 Anda. 要紧的就是大家知道这个是我们的家，我们要同心一起的建造。 Tapi yang terpenting kita menyadari ini adalah rumah kita semua turut mengambil bagian di dalamnya. 所以其实哈，在这个建造建筑物的背后啊， Sehingga di balik dari pembangunan fisik gedung gereja, 其实有一个更宝贵的属灵的功课， ada pelajaran rohani yang jauh lebih penting. 就是要我们同心合意的一起的建造， Yaitu kita bersatu hati membangun bersama. 这样这个建造才有意义， Sehingga pembangunan ini lebih berarti. 才能够荣耀上帝， Boleh memuliakan nama 才 Tuhan. 能够建立和造就我们每个 Dan 人。 boleh membangun dan memperbaharui. 这个才是上帝的祝福。 Ini adalah berkat dari Tuhan. 所以我记得哦，有一次有一个雅加达的弟兄到我们教会去拜访， Jadi saya ingat ada saudara dari Jakarta pernah datang ke tempat saya. 他去观光我们的礼拜堂， Dia mengunjungi gereja kami. 然后他说了一句话，我到现在还记得。 Dan dia katakan satu kalimat sampai saat ini saya masih ingat. 他说在野城哈，要建造这一类的建筑物是小事， Dia katakan di Jakarta untuk membangun gedung gereja seperti ini itu hal kecil. 啊，太多了哈， Sudah 太容易了，对他来说。 Ini mudah sekali. 但是他说，我看到的就是这个教堂背后的弟兄姐妹的同心协意，这个才是宝贵。 Tapi yang saya lihat adalah bagaimana setiap jemaat mengambil bagian dalam pembangunan ini. Ini yang lebih berharga. 那个才是珍贵的。他说， Itulah yang paling berharga. 是的，亲爱的弟兄姐妹， Betul saudara-saudari yang terkasih. 我们只是透过建造礼拜堂或者是教会的设施，其实在过程中更重要的是我们正在建造我们自己。 Sebetulnya saat kita memberi untuk pelayanan gereja, pembangunan yang lebih penting sebenarnya itu kita. 为着建立我们对上帝的依靠和信心， Karena itu membangun ketaatan dan ketergantungan dan iman percaya kita kepada Tuhan. 也要建立我们大家同心合意的一起来完成上帝的工作。 Dan kita membangun kesatuan hati kita untuk sama-sama menyelesaikan pekerjaan Allah. 所以哈，虽然建造的工程本来是不容易的， Memang sebenarnya pembangunan gedung gereja itu tidaklah mudah. 我自己经历过了，我知道这个是很烦恼的。 Saya mengalaminya dan saya tahu. 但是其实最重要的不是仅仅建造这个建筑而 Tapi yang 已， terpenting tidak hanya mengenai pembangunan fisik gedung 它 gereja. 是在背后我们在学习一个宝贵的属灵的功课。 Tapi di baliknya bagaimana kita belajar satu pelajaran yang 我们 berharga. 学习经历上帝的恩典， Kita belajar untuk menghitung berkat Tuhan. 我们学习互相的合作和配搭。 Kita belajar untuk saling bekerja sama dan saling menyesuaikan. 这样呢，大家就一起的成长了。 Dan sehingga membuat kita semua bertumbuh bersama. 唯有这样大的事就变成小事了， Hanya dengan demikian persoalan besar menjadi persoalan kecil. 重担就变成轻省了。 Beban yang berat menjadi beban yang ringan. 所以求主帮助和祝福我们。 Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. 我们一起的祷告。 Mari kita berdoa.